2 jam. Jam 2. Allahu Akbar. Terima kasih yang tunggu saya live. Yang rasa nak naik kotak nanti boleh request lah. Kalau rasa nak naik kotak silakan. Okay, cakap pasal apa tadi Kenapa saya letak penunggang agama? Sebab banyak sangatlah berkenaan dengan satu lagi isu yang terbaru, iaitu Palestin dan juga Israel ni kan. Kita nampak diorang ni memang, saya tak nak menggunakan ayat tu, tapi jelas dan nyata lah bahawa ada unsur tersebut. Kita pun tahulah kan. Okey, tamat 5 hari sebenarnya lawatan Perdana Menteri ke Jepun. Di mana PMX hari ini? PMX dijangka berada di Dewan Tuanku Chancellor Kampus Sultan Azlan Shah UPSI pagi ini. Dan PMX akan dijangka merasmikan Majlis Perasmian Anugerah Buku Negara. Tak sampai 24 jam daripada Jepun dia dah start kerja dah. Tak tunggu dah. Thank you yang bagi gift. Ujung-ujung bulan ni sebelum dapat gaji ni memang sikit-sikit lah. Kalau nak bagi gift yang besar-besar Tak adalah gurau je. Okay, 8 reformasi institusi di bawah Malaysia Madani sehingga Jun 2023. Oh, thank you Nur Fadilah. Pindaan kepada Akta Jenayah Seksual Kanak-kanak 2017. Penjara maksimum 20 tahun dan boleh juga didenda maksimum RM50,000. Okey. Yang kedua adalah pindaan kepada Akta Keterangan Saksi Kanak-kanak 2007. Menaikkan umur perlindungan saksi kanak-kanak daripada 16 ke 18 tahun. Yang ketiga, pemansuhan hukuman mati mandatori dan hukuman penjara sepanjang hayat. Tiada lagi hukuman mati mandatori kepada pesalah. Okey. Yang keempat, penggubalan akta sementara iaitu rang undang-undang semakan hukuman mati dan pemenjaraan sepanjang hayat. Ini adalah bidang kuasa sementara Mahkamah Persekutuan 2023 dan permohonan semakan semula untuk banduan yang dikenakan hukuman mati, mandatori dan penjara seumur hidup lah. Okey, apa yang kelima? Yang kelima kita punya reformasi undang-undang ini adalah kewujudan peruntukan baru bagi kesalahan menghendap. Stalking. Dan bahasa Inggeris stalking, menghendap lah, ataupun mengintip, ataupun mengintip ke? Something like that lah kan. Dalam kanun keselesaan Akta 574. Thank you suara anak negeri kan. Tak buka live ke? Jadi ini adalah Akta 574 dan kanun tata cara jenayah 593. Mengintai, mengendap, skodeng kan. Dan menjadikan perbuatan stalking ni, kalau ada orang mengendap pasal anda ataupun ada orang duduk stalk anda lah, senang cerita, sebagai satu kesalahan jenayah. Jadi kalau ada yang duduk cari ataupun informasi pasal anda, tak habis-habis pergi mengendap. Hari tu kan orang pergi cari saya sampai, walaupun itu bukan rumah saya, tapi itu adalah satu kesalahan kanun keselesaan di bawah kanun tata cara jenayah. Dia sampai pergi cari rumah kita kat mana, dia stalk kita lah tu. Gitu kan. Jadi yang keenam apa? Pemansuhan peruntukan kesalahan cubaan membunuh diri Seksyen 309 dalam kanun keselesaan Akta 574. Percubaan bunuh diri bukan lagi satu kesalahan. Ya, jadi kita perlu rawat orang yang depressed. Kadang-kadang diorang ni perlu dibantu. Bukanlah kita ni dia dah nak bunuh diri, dah depressed, dah putus asa nak hidup. Waalaikumsalam Danisha. Kita lagi nak bagi apa? Nak bagi masalah dekat dia, nak bagi dia lagi bermasalah kan? Kita nak pergi dakwa pula dia di bawah Seksyen 309 Kanun Keselesaan Akta 574. Kawan tu dah lah nak putus asa dah, nak pergi bunuh diri, mungkin hutang banyak ke, kecewa dalam percintaan ke, atau dia ni kadang-kadang mereka ni memerlukan guidance, mereka memerlukan, thank you Danisha, mereka ni memerlukan perhatian dan kasih sayang dan sebagainya, perlu pertolongan. Jadi
takkanlah kita ni nak kena letak dia dalam section yang boleh dikenakan hukuman pula. Lagilah dia rasa nak bunuh diri, betul tak? Okey, yang ketujuh adalah kertas dasar berkenaan dengan rang undang-undang berhubung dengan pendanaan politik. Kawan selia pendanaan politik lah. Lepas itu ada yang ke-8, reformasi undang-undang yang dibuat oleh di bawah Kerajaan Madani adalah cadangan pindaan kepada Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia 1999, Akta 597, memperluas tanggungjawab dan memperkasa autoriti suhakam. Okey, sebenarnya sepatutnya malam ini kita bersama dengan Kak Ji tau, Fuzia Saleh, untuk kita sama-sama review balik kejayaan di bawah KPDN, setahun bersama KPDN ni, dan apa hala tuju KPDN. Tetapi Kak Ji malam ini dia demam. Mungkin kita reschedule lah, mungkin esok ke lusa ke, tengok macam mana, insyaAllah. Okey, jadi kenapa hari ni tajuk kita tunggal agama ni? Sebab tengok fitnah lebat sangat dan dahsyat sangat yang diorang ni duk mainkan. Dan kita tengok berkenaan dengan derma Palestin pun diselewengkan, dijadikan satu perniagaan, dijadikan satu pelaburan dan sebagainya. Lepas tu ada ustaz pula minta nak baiki kereta media dia pun minta dengan rakyat, dia kena saman pun minta dengan rakyat dan sebagainya. Okey, jika Nabi ajar meminta, sudah lama baginda lakukan. Ada tak Nabi Muhammad, Waalaikumsalam Din Adin, ada tak Nabi Muhammad SAW meminta-minta? Beratus ribu diceritakan pula mereka yang menghalalkan hutang rohnya diangkat ke darjat yang lebih tinggi. Ini dalil-dalil lebay lah. Baru-baru ni kecoh mengenai seorang ustaz yang juga penceramah terkenal. Dia soal salah seorang jemaah di sebuah masjid tempat beliau mengajar, sehingga didakwa terus tidak menyambung sesi ceramahnya di masjid tersebut. Lepas dia kena sound dengan jemaah tu, dia terus putus asa lah kot. Dia terus nak balik lah, dia kata tak nak ceramah lagi dah. Jadi dia kata lah dekat jemaah dekat situ, dia kata kita ni kalau dah 50-an tak perlulah mengajar harta dunia lagi. Lepas tu jemaah tu bangun lah. Jemaah tu kata, saya tahu ustaz ni ada 3 biji kereta mewah, ada 3 buah rumah banglo. Lepas tu ustaz ni siap ada kebun durian lagi dekat Kuala Kangsar. Ceramah ustaz juga berbayar. Ustaz salam tu bukan salam tu saja, salam sampul, dia kata. Walaupun kita tak pastilah ustaz ni bayar cukai atau tidak. Betul, dia kata kita tak perlu berebut harta dunia, tapi golongan susah macam saya, rumah pun tak ada. Kami tak boleh berehat ustaz. Kerja siang hari-hari, kena kerja pun kerana Allah juga, satu ibadah.
Betul lah abang tu kata, kerja tu pun satu ibadah juga. Kalau lah tak kerja, anak bini tak makan, lagilah kan. Dan Ustaz Dusuki juga dikecam kerana syarikat, kereta syarikat dia kemalangan dan dia memerlukan dana. Lepas tu dia tunggang agama, dia kata infak ini adalah satu perbuatan mulia. Amboi, kalau bab duit bagi kat dia kan. Lepas tu netizen duk tanya lah, bukan ke semua kereta ni kita ambil insurans? Kenapa claim pada orang awam? Dan pengikutnya, kenapa tidak kepada insurans? Kalau kereta kita ni insurans kan, kita ada insurans kan kita boleh claim. Dan sebelum tu juga, kenapa lakukan solat hajat tertera nombor akaun bank untuk mana-mana pihak untuk menderma? Kenapa begitu? Kadang-kadang diorang ceramah secara live, diorang siap tulis lagi nombor akaun dekat bawah. Yang saya nampak dekat FB lah kot. Kalau dekat TikTok tak boleh rasanya kan. Jadi ustaz selebriti sekarang ni ramai yang meletakkan harga lah yang tinggi untuk dengar ilmu dia. Dan setahu saya kalau kelas mengaji pun begitu juga. Dulu masa saya kecil lah, kalau nak pergi mengaji tu, sebulan sekali bagilah gula, susu ke apa, ikut nak bagi je, tak ada pun harga. Kalau kata nak bagi RM20, bagi RM20. Dia tak peletak harga kepada ilmu dia tu. Yang peliknya antara mereka ke sana sini dengan pemandu pun ada, dengan PA pun ada, menaiki kereta mewah, sedangkan pengikut yang bermotosikal itulah yang derma kat dia. Belum lagi kes derma atas yayasan untuk bantu umat Islam di luar negara oleh NGO ni. Sekarang ni dalam proses mahkamah yang melibatkan beratus juta wang orang awam. Kabarnya dana tersebut patut disalurkan kepada Palestin, dilaburkan pembelian emas, ada yang beli tanah, ada yang buat filem. Masya Allah kan. Jadi kita tengok cerita Umar Al-Khattab lah. Setiap hari Khalifah Umar melewati sebuah masjid yang di dalam dia ada sekelompok anak muda. Mereka ni begitu asyik beribadah. Bahkan ada salah satu daripada mereka ni sangat khusyuk. Dan Khalifah Umar kemudian masuk ke dalam masjid dan tegur lah. Anak muda tu pun memperkenalkan diri mereka, memberitahu mereka ni sedang sibuk beramal kepada Allah untuk minta rezeki. Jadi Khalifah Umar pun tinggikan suara. Anak muda, keluarlah dari masjid ni dan berusahalah. Jangan kalian jadi pembohong. Kalian harus tahu Allah tidak akan menghujankan emas daripada langit. Kan? Ucapan Khalifah Umar tu buat anak muda tu terkejut lah. Mereka sebelumnya harap pujian daripada Khalifah Umar. Sebab dia kata kami ni tengah berusaha, beribadah siang dan malam tak tidur. Nakkan rezeki, nakkan harta kan. Jadi moral daripada cerita ni, kalau kita duduk atas 3 sejadah 24 jam tanpa berusaha, benda tu tak akan datang bergolek lah. Tak ada orang yang akan ketuk pintu rumah kita untuk bagi kita satu beg duit berjuta. Walaupun kita ni tak pernah bangun daripada sejadah tu duduk beribadah saja. Jadi Islam tak suruh kita meminta-minta, Islam suruh kita berusaha. Sedangkan dalam solat hajat pun dalam solat hajat tu pun kita berhajat dalam masa yang sama, kita ikhtiar, kita tawakal, betul tak? Jadi kesian pada orang yang kurang ilmu, kurang pendidikan, kurang faham. Jadi mereka ni ditipu atas nama agama. Dan Rasulullah boleh kaya tau kalau dia meminta. Rasulullah ni tak tahulah kalau tengok rumah Rasulullah tak ada makanan. Kalau tak ada makanan, Rasulullah zaman dia puasa kalau tak ada makanan. Jadi kita ni jauh daripada sunnah lah. Kita ambil kesempatan dengan menggunakan agama. Jadi kalau nak cakap dengan kita ni, PAS saja yang boleh menegakkan agama kita. Atas dasar apa? Betul tak? Sebab itulah kita kadang-kadang meluat dengan puak-puak ni. Dah bukan macam ustaz ulama'. Dia duk sebut ulama'. Apa? Ulama' kerja dunia ke macam mana? So, ada juga ustaz-ustaz ni dia buatlah posting, letak pula hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan sebagainya kan. Jadi yang menariknya kalau kita lihatlah, ada yang beri alasan. Saya baca posting orang, dia kata ni yang aku malas nak kuliah ni. Dia kata kadang-kadang ustaz ni dia suka peli orang.
Dia suka direct cakap dekat orang yang pedas-pedas lah bagi orang terasa. Macam tu kan. Jadi macam-macam lah. Ada macam-macam jenis lah di zaman ni. Terutama yang taksub ni. Berpolitik sekuat mana pun jangan sampai bawa naratif yang mencelarukan pemikiran mengenai Islam. Jangan sewenangnya mengkafir, meliberalkan, mensekularkan orang. Berpolitik ikut cara adab Islam yang betul. Kita bukan marah kepada PAS tu sebab dia ada dasar parti dia Islam ke apa, tapi pembawakan dia tu berbeza dengan apa yang dia tunjukkan. Jadi sama juga puak-puak walau ni kan, bila dia naik atas ni, kalau kita tanya dia berkenaan dengan apa yang dia marah sangat dekat Datuk Seri Anwar macam semalam kan. Lepas tu dia jawab apa? Dia kata Datuk Seri Anwar ni cakap tak serupa fikirlah, berjanji tak tepati. Berjanji tu bila? Dia pun tak tahu bila. Lepas tu mulalah dia mengarut, dia kata dia ni ahli PKR, sekarang tak sokong PKR dah dan sebagainya lah. Jadi salah satu pola pemikiran mundur ataupun kita boleh kata third world class punya thinking ialah menyalahkan orang lain atas kegagalan diri sendiri. Samalah macam lebay-lebay PAS punya negeri sekarang ni. Pola fikir ni malangnya sedang menguasai sebahagian besar orang Melayu. Apabila dia gagal memajukan negeri dia, dia salahkan orang lain sebab sebagai punca kegagalan. Punca kegagalan dia ni mentadbir negeri dia. Tak pernah lagi melihat kelemahan kerajaan Kelantan sendiri berpunca daripada dia sendiri yang dia akui. Kan? ASB 5.25. Okey, ASB tu nanti pun saya cerita juga sikit. Thank you Malaysian Forward. Wow. Saya tak sangka lah ada orang-orang hebat juga follow saya. Saya rasa hebat lah sebab saya follow dia. Okey, jadi tak pernah diorang ni nak melihat kegagalan tu daripada diri sendiri. Hari ni saya baca satu posting daripada penduduk Kelantan berkenaan dengan AKSB. Masih lagi tak berkesudahan dengan masalah air ni kan. Dijanjikan kami akan selesaikan masalah air lepas pilihan raya, habislah, tutup buku lah. Sekarang ni dah berapa lama dah? Bulan 12, 11, 10, 9, 4 bulan dah. Diorang ni dah jadi kerajaan 4 bulan lebih dah. Apa pencapaian di negeri-negeri yang diorang berjaya tawan ni? Macam menang besar macam Kedah, Kelantan dan Terengganu. Tak ada apa. Jadi kalau kita ni nak ubah, kita dah banyak kali lah kita cakap sebelum pilihan raya dan sebagainya. Tapi orang Melayu ni kalau kita cakap macam ni, dia lebih percaya kepada fitnah-fitnah yang berlega-lega tu. Macam terbaru ni berkenaan dengan kapal yang Israel tu, Zim tu, yang berlabuh di pelabuhan Malaysia. Bila Datuk Seri Anwar Ibrahim telah membuat keputusan untuk menyekat kapal-kapal daripada Israel ataupun mereka nak menuju ke Israel dan sebagainya, dan kapal-kapal yang menggunakan bendera Israel, dia pusing kot lain pula. Dia kata macam mana? Alah, nanti kapal tu pakailah bendera negara lain pula. Nampak tak? Bila kita kata even pakai bendera Israel, kalaulah dikibarkan bendera Israel lah katanya, tak boleh berlabuh dekat negara kita ni, pelabuhan kita ni. Dia pusing. Dia kata, oh tak, nanti diorang tu berlakon aja. Dia kata PMS ni berlakon aja. Nanti dia pakailah bendera lain pula. Kau nampak tak perbuatan mereka ni? Sebab tak kena. Padahal pada zaman diorang ni tak buat pun. Mahathir kata dulu dia benarkan kapal Israel masuk pada tahun 2002. Dan sebelumnya pasukan kriket pada tahun 1997 kerana percaya harapan usaha damai, dia katakan. Bukan tak percaya, tapi saya sangat tak percaya. Kan? Bukan saya tak percaya, tapi saya sangat tak percaya. Mahathir yang kalau kita tengoklah hari ni baru okey, kejap. Bang, naik bang? Bang Jogano naik bang ke? Abang Jogano naik, Abang Jogano. Dia ni orang yang nombor satu negara ni. Kalau macam Mahathir ni, dia kata kononnya dia ada harapan untuk usaha damai dan sebagainya.
Kalaulah kau tengok daripada tahun berapa sebenarnya, 1948, tak silap akulah. Pelantar tu makcik dia. Makcik sebelah Pak Tiri, sebelah Tok Tiri dia. Inilah makcik kepada sebelah Tok Tiri, Pakcik Jogano ni. Pelantar lah nama dia. Hari-hari dia duk lesek kat muka dia. Okey. Jadi kita tengok pada tahun 2002. Lepas itu seterusnya tak pernah pun berbunyi berkenaan dengan kapal Israel yang berlabuh di pelabuhan kita dan sebagainya, kan. Jadi di zaman Pak Allah pun sama. Di Pak Allah bukan saja berlabuh, bukan singgah, malah mendarat, kan. Malah diorang ni singgah untuk melakukan apa saja urusan. Jadi kita tengok hari ni terbongkarlah berkenaan benda ni dah 21 tahun dah. Diorang duduk gunakan kita punya pelabuhan, dia duduk singgah, dia duduk, we don't even know, kan. Jadi Allah lebih mengetahui. Tapi persoalan yang lebih besar, kenapa masa Mahyadin jadi Perdana Menteri kebenaran itu tidak ditarik balik? Sekarang ini itu je persoalannya sekarang. Semasa PAS di dalam kerajaan, kenapa kebenaran untuk berlabuh itu tidak ditarik oleh PAS? Kita tak heranlah PAS ni dia cakap aja pompang. Tetapi hakikatnya semasa mereka ni jadi kerajaan, apa satu pun dia tak buat. Tapi bila kita yang jadi kerajaan, semua benda diharapkan kita laksanakan. Even benda yang taik daripada zaman dia pun dia suruh Anwar cuci. Lebih daripada itu, pesawat pengintip Israel boleh masuk ruang udara kita. Apa basis kebenaran yang itu diberikan? Untuk apa? Kan? Dan kenapa lebay yang berada di dalam kerajaan tak berbuat apa-apa seolah merelakan ia berlaku? Betul tak? Lepas tu dengan Nas Daily-nya boleh masuk ke Malaysia berbangga di dalam YouTube. Aku rasa kalaulah Nas Daily tu hari ni masuk ke Malaysia menggunakan pasport negara lain, yang disalahkan adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang ditomah adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nampak tak? Okey, jadi tapi itulah, walaupun ni memang suka mereka yang beri muka pada Israel sebenarnya. Dan Mahyadin jadi pengurus CPN dan Mahathir menjadi penasihat SG4. Kita nampak dah trend walaupun ni macam mana, kan? Jenis buta dan bisu bila mereka menjadi kerajaan. Jadi sekarang ni mereka duk bising sebabkan dia tak suka kepada Datuk Seri Anwar. Orang kalau dah benci, kan? Orang kalau dah benci, nampak slipper pun dia tak suka. Awak kalau awak benci orang, atap rumah dia pun. Jadi Datuk Seri Anwar buat baik pun dia tak iktiraf sekarang ni. Sebab apa? Sebab dia tak suka. Dia nak lebay dia jadi Perdana Menteri. Macam semalam lah bila saya tanya kepada siapa? Kepada seorang yang naik abang apa Majlis ke apa nama dia? Mel J ke apa? Tak ingat dah. Saya tanya dia siapa calon Perdana Menteri yang daripada pembangkang ni boleh gantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia boleh jawab Nur Umar dengan Anwar Musa. Masya Allah, terkejut saya. Saya tak pernah terfikir sampai ke situ perginya. Kalau dia kata Hamzah Zainuddin ke, kalau dia kata Hadi Awang, make sense lagi lah bagi saya, kan, pemimpin tertinggi. Ni dia dalam parti tak ada. Dia bukan presiden parti, dia bukan Setiausaha Agung ke apa, pemimpin tertinggi parti PAS atau sebagainya. Tiba-tiba no udang pula dah. Allahu Akbar, terkejut saya. Okey, podcast silakan. Okey, Assalamualaikum, hai. Waalaikumsalam. Silakan. Okey, saya nak respon dekat apa yang berlaku kepada Tun Mahathir pada hari ini. Dan kita lihat apa yang berlaku yang dibuat oleh PMX untuk menghalang kapal Zim itu, dan beliau memberi respon. Antara respon beliau ialah, yang pertama sekali ialah dia menyokong tindakan kerajaan. Itu satu. Tapi Allah buka aib dia. Tapi Allah buka aib. Okey, baguslah. Tetapi, yang tetapi tu. Yes. Lepas tu Allah membuka, bagi saya Allah buka aib dia sendiri. Bila dia menceritakan bahawa dia membenarkan kapal Israel itu berlabuh pada tahun 2002 kerana dia menjangkakan bahawa Zion ini akan berbaik dengan Palestin.
Adakah Tun Mahathir ni lupa? Adakah dia tidak percaya kepada hadis? Adakah dia tidak percaya kepada Al-Quran yang mengatakan bahawa Zion ni tidak akan berbaik dengan Palestin? Betul tak? Hadis pun cakap mereka tidak akan berbaik dengan Palestin. Tapi inilah yang berlaku. Secara tak langsungnya banyak sangat dia mengaibkan Anwar, dan akhir sekali Allah buka aib dia tersendiri dan keluar daripada mulut dia sendiri. Dan itulah yang berlaku kepada Mahathir pada hari ini. Dan menyedihkan lagi, dia dilantik sebagai penasihat kepada 4 negeri walaun. Dan ini lagi menyedihkan. Kepada walaun-walaun sekalian, kalau masih lagi nak mengharapkan dia untuk mengubah 4 negeri itu, maka silalah meninggal. Kan? Semakin teruk. Itu antara isu yang berlaku kemarin lah. Kemudian, kalau kita nak mempertikaikan lagi, kenapa pada tahun 2021 dibenarkan ruang udara kita dicerobohi oleh kapal terbang Israel? Rakyat kena ingat benda ni berlaku semasa zaman Perikatan Nasional dan diketuai oleh Muhyiddin Yassin. Kalau ada walaun-walaun yang tak puas hati dengan statement itu, sila naik mempertahankan hampa punya ketua, mempertahankan hampa punya Perdana Menteri ketika itu. Dan PAS berada dalam kerajaan pada ketika itu tidak mampu berbuat apa-apa. Tidak mampu untuk memberi sebarang kenyataan. Tidak mampu untuk menghalang perkara tersebut daripada berlaku. Dan inilah PAS dan sikap sebenar Perikatan Nasional. Konon-kononnya menyalahkan PMX, tidak tegas dalam isu Palestin dan sebagainya. Rupa-rupanya Perikatan Nasional sendirilah yang telah menyebabkan, yang telah membenarkan ruang udara kita dicerobohi. Ini fakta. Kalau ada walaun yang tak puas hati, tolong naik dan berbahas. Kalau beranilah. Kalau bawa fakta lah. Tapi kalau tak ada fakta, jangan naik tak tentu hala. Nanti kena serbu. Kan? Jadi itu dulu permulaan. Okeylah, sekarang ni kalau kita dapat lihat yang bersatu dalam satu kapal untuk menjatuhkan Datuk Seri Anwar adalah orang-orang yang sedang macam Muhyiddin lah. Muhyiddin, Mahathir. Sekejap Okey. Sekarang ni yang bersama dalam satu kapal adalah mereka yang Allah kumpulkan, yang mereka yang takut diri sendiri, dia orang ni terlondeh lah pada saya lah. Jadi dulu Mahathir, Hadi kata Mahathir ni zalim. Mahathir kata Hadi ni apa tak, aku tak ingat. Kafir kot. Muhyiddin kata Hadi ni sesat dan sebagainya. Mahathir kata Muhyiddin pengkhianat. Sekarang ni mereka ni demi berebut kuasa. 3 orang pengkhianat ni terpaksa bergabung hanya mahu jatuhkan PMX dan Kerajaan Perpaduan. Itu saja. Diorang ni bergabung untuk apa? Untuk jatuhkan PMX. Thank you. Jadi untuk menghasut rakyat, untuk memporak-porandakan keharmonian kaum di Malaysia. Kan? Okey. Lepas tu, kalaulah saya nampak juga podcast, puak-puak Perikatan Nasional nak melaga-lagakan kita dengan UMNO tau. Dia duk kata apa? Dia kata kalau UMNO nak pulih, kalau UMNO ni peluang terakhir UMNO adalah nak selamatkan parti, kena bergabung dengan Perikatan Nasional. Sebab berdasarkan kuasa Melayu lah. Dia hasut kod tu juga. Dia kata dia bersama dengan DAP ni bahaya, dia cakap kan. Ginilah, masa Amerika serang Iraq dulu, propaganda yang mereka sebarkan adalah nak selamatkan Iraq dari rejim Saddam Hussein. Ada rakyat Iraq yang percaya dan bantu Amerika, tapi lihat apa yang berlaku. Iraq ni bukan selamat daripada rejim Saddam, bahkan dijajah pula oleh rejim Amerika. Dah begitu, minyak mereka pula sekarang ini dikawal oleh Amerika. Sudahnya, Iraq hanya tinggal kenangan sahaja. Musuh kalau dia cakap nak tolong, itu maknanya ada niat jahat yang tersembunyi, takkan dia ikhlas. Pasti dalam hati dia tu ada dendam. Macam Anwar Musa ni, masa dalam UMNO lagi dia dah khianat bila parti
dah kianat parti bila letakkan kesetiaan kepada presiden parti lawan. Sekarang ni kalau kita tengok ramai orang-orang yang di dalam UMNO tu dah yang favor kepada PN ini dah dipecat ataupun dah jadi ahli PAS pun. Kan? Jadi inilah bodohlah kalau ada ahli-ahli UMNO yang percaya taktik diorang ni yang sekarang ni kita nampak adalah untuk apa? Untuk diorang ni melaga-lagakan UMNO dengan PH lah. Takkanlah orang yang pernah nak haramkan UMNO macam Mahyadin Mahathir tu nak menolong untuk pulihkan UMNO. Mustahil. Dan UMNO sendiri boleh pulih hanya jika UMNO mampu meraih kepercayaan rakyat semula. Bagaimana? Dengan menjadi sebahagian daripada kerajaan perpaduan dan tunjukkan tata kelola yang baik dan berintegriti. Dan hari ini di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan ini dapat kepercayaan tak hanya rakyat tempatan, bahkan pelabur daripada luar negara. Dan sebagai sebahagian daripada kerajaan hari ini, UMNO akan dapat tempias dia. Kerana telah berjaya, mungkin satu masa nanti kita berjaya menghapuskan kemiskinan tegar dan sebagainya kan. Dan kalaulah saya rasa UMNO ni pilih untuk bersama pengkhianat pada awal-awal lagi, pastinya saya rasa dia akan dibuli. Kan? Tak ada ruang untuk bernafas. Jadi mereka ni ada sasaran pengundi yang sama. Akhirnya UMNO akan runtuh dan menjadi debu lah. Sebab kerusi-kerusi UMNO ni banyak dah yang dipengaruhi oleh Perikatan Nasional. Dan kita nampak keadilan, amanah dan DAP, dia ada target ahli yang berbeza tau. Kalau keadilan dan amanah dan DAP dia mengukuh, maka UMNO juga turut mengukuh. Sebab UMNO akan kekal relevan. Sebab UMNO ni kalau kita tengok, dia punya target pengundi dia adalah di Pantai Timur khususnya. Dan di negeri-negeri yang majoritinya Melayu kan. Jadi janganlah termakan dengan bisikan syaitan. Ini baru betul bisikan syaitan kan. Diorang ni nakkan kuasa sampai dia rela menghasut hari-hari dengan apa cara sekalipun. Dia gunakan Palestin, dia gunakan isu, dia gunakan macam-macam lah. Duduk macam Mahathir. Dia duduk kata Datuk Seri Anwar ni ada akaun dekat Israel dan sebagainya. Buktinya mana? Tunjuk bukti tu dulu baru boleh sembang. Ini macam Saitro dah bercakap, saya ada buktinya bahawa dia ada akaun ni. Yang berkenaan dengan Datuk Seri Anwar tu, kenapa kau kata kau nak minta 6 kotak tu nak tengok dulu masa hari tu sebelum perbicaraan kan? Maknanya dia cuak. Datuk Seri Anwar ada goyang. Datuk Seri Anwar kata bawa ke mahkamah, buktikan bahawa memang dia ada akaun di luar negara ke apa, buktikan. Kalau Datuk Seri Anwar ni, dia baru aja jadi Perdana Menteri setahun tau. Dia tak ambil gaji pula tu. Lepas tu kita tengok, bukan saja dia berhenti buat hutang, malah dia bakal banyak lagi saya nampak wang tunai yang diberikan kepada rakyat berbanding dengan zaman Mahyadin tu sendiri. Even zaman Mahyadin kalau kita tengok, masa tu apa? Masa tu berlakunya COVID kan? Pandemik. Tetapi 6.5 bilion saja. Duit yang betul-betul daripada kerajaan keluar kepada rakyat. Tapi masa zaman Anwar ni dah endemik dah, kita dah boleh bekerja dan sebagainya kan? Kita bebas untuk bekerja, pelabur banyak masuk. 10 bilion ringgit telah diberikan kepada rakyat. So, compare. Yang mana yang lebih memelihara rakyat? Sebab bila kita ada kerajaan yang telus, of course banyak duit boleh dijimatkan lah. Bayangkan projek kerajaan, katalah nak baiki jalan 10 kilometer. Kalau kerajaan yang menyakau, dia boleh letak tender tu sampai 200 juta pun tak apa. Contoh, ini contoh. Tapi kalau kerajaan yang telus, memang tender tu diperlukan banyak mana untuk baiki jalan tu. Let's say lah 10 juta. 10 juta je lah. Tak adalah yang nak markup, lepas tu orang tengah ambil, lepas tu orang politik ambil, lepas tu main con, subcon. Sampai dekat yang betul-betul buat kerja tu, berapa ratus ribu aja yang dapat. Kan? Sebab orang dah awal-awal ni dah ambil dah. Sukati kau lah, buatlah kerja tu. Dengan bajet yang kau ada tu. Okey, Abang Wan nak masuk. Silakan nak sambung. Abang Wan ke? Podcast ke sila. Alright. Sambung kepada apa yang dihujahkan tadi tentang tata kelola
di mana apabila kerajaan perpaduan menjadi kerajaan pada hari ini, kita dapat lihat antara yang berlaku ialah tempatan banjir yang telah difitnah oleh Cikgu Bat baru-baru ini. Tapi fitnah itu telah makan diri dan telah dijawab oleh Menteri Nik Nazmi, telah mengatakan dengan jelas bahawa yang diperuntukkan itu tidak ada unsur-unsur rasuah langsung. Malah peruntukan itu dapat dijimatkan dan dapat dibuat di kad banyak tempat. Dan ini juga dijelaskan dalam pembentangan bajet 2024, di mana PMX telah menjelaskan bahawa terdapat banyak penjimatan dalam projek tempatan banjir itu. Tapi mereka tidak mampu untuk melawan hujah tersebut. Mereka tidak mampu untuk menafikan bahawa Perikatan Nasional, masa itu Menteri Tuan Ibrahim Tuan Man, pemboros, menghabiskan duit rakyat, tidak menggunakan saluran yang betul dan akhirnya merugikan duit rakyat. Tapi mereka tidak mampu menjawab soal tersebut dan akhirnya apabila benda itu berjaya direalisasikan oleh kerajaan perpaduan, mereka hanya mampu menghasut dan mereka koyak apabila menteri nak saman balik Cikgu Bat. Sepatutnya kami bersyukur sebab hampa tolong report kata ada rasuah. Kami alhamdulillah, kami mengatakan alhamdulillah sebab hampa alert apa yang berlaku. Tapi malangnya apa yang hampa buat itu tidak ada asas mata-mata, ianya hanyalah fitnah. Dan akhir sekali menteri telah mengambil tindakan undang-undang, kemudian hampa pula koyak. Bila dah menteri ambil tindakan undang-undang, hampa koyak. Sepatutnya hampa tak boleh koyak. Hampa kena pertahankan hujah. Kena bawa semua dokumen pergi SPRM. Kami bersedia bila-bila masa untuk disiasat jika dakwaan anda benar. Tapi malangnya dakwaan itu bagi saya langsung tidak ada asas. Sebab apa tidak ada asas? Sebab awal sangat koyak. Bila menteri nak saman, awal sungguh koyak. Inilah masalah Perikatan Nasional yang tersakiti. Mereka cuba untuk melaga-lagakan Pakatan Harapan, Kerajaan Perpaduan dan UMNO Barisan Nasional. Mereka cuba melaga-lagakan kita, tapi mereka tidak berjaya untuk memisahkan kita dan Kerajaan Perpaduan terus kukuh dan bumbung Putrajaya dipayungi oleh bumbung yang konkret. Dan akhirnya mereka berteriak sesama sendiri. Mereka menyalahkan sesama sendiri. Dan semalam kalau kita dengar, RPK dah mula menyalahkan Hamzah Zainuddin. Dan mereka mula bercakaran satu sama lain. Bersatu sekarang ini dilihat semakin kelangkabut, semakin menuju ke alam kejatuhan. Dan pas pula kita tengok semakin berseronok berkahwin dengan Mahathir. Mic Yani, tak dengar host tak dengar. Yani buka mic. Okey, maafkan saya. Lupa. Tak, saya nak kata, adakah RPK ni dia melalak sekarang disebabkan payment delay ke ataupun payment dia tak cukup ke? Sebab kalau kita kira kan, hari tu dia ada melalak sekejap. Dia marah kepada Mahyadin. Dia marah, dia kata you pay peanuts, you get monkey. Lepas tu dia komplain kan. Dia kata kerajaan PPBM ni akan bungkus dan sebagainya kan. Akan lingkup. Lepas tu dia diam. Dia buat kerja balik. Adakah dia dah dapat payment lepas tu dia buat kerja? Hari ni dia melalak balik. Mungkin disebabkan oleh payment lambat ke? Macam mana? Kita tak menuduh jangan anggap kami menuduh RPK itu menerima payment, tapi begitulah caranya kan. Nampak macam dengan lembu diikat hidung tau. Kalau kita tak tarik, dia tak berjalan. Kalau kita tarik baru dia berjalan. Itulah ibarat lembu dengan RPK, lebih kurang sama kan. Otak lembu dengan otak RPK pun lebih kurang sama kan. Jadi cara bergerak dia pun mungkin sama. Aku nak tuduh RPK memang dibayar duit. Aku nak tuduh ni sebab apa? Aku nak tuduh. Dia bayar. Sebab apa? Biar dia saman aku, dia kena balik kat Malaysia. Aku takkan nak pergi dekat, takkan aku nak London kot. Aku nak suruh, aku nak cabar biar dia saman aku, supaya bila dia saman aku, dia akan balik kat Malaysia. Nak tengok dia ada telur tak nak balik kat Malaysia. Jadi kita kena banyak tuduh dia fikir ni, biar dia saman kita dan dia kena balik dekat Malaysia. Berani tak dia balik kat Malaysia? Jadi itu cara dia kan. Satu lagi aku nak ulas Hamzah. Dia beritahu baru ni dia kata
Ha? Apa Wan, satu lagi yang kelakarnya berkenaan dengan gorila tu, dia buat satu posting lah. Dia kata hari ni hari terakhir Anwar Ibrahim. Kemarin 20 hari bulan 12. Alhamdulillah kerajaan baru. Gila dah seorang-seorang ni kan. Mungkin dia nak kejar like ke macam mana, sebab tengok like dekat dia punya X, 3 like dia 200 lah, 200 je. Tapi view dia, orang yang tengok posting dia tu 36,000. Saya tak faham lah kalau Laun yang percaya. Apa? Macam mana? Saya dekat dah dengan model ni. Saya okay, kalau boleh lah. Kalau nak dekat jatuh sana, kena buat usul kita saya. Parlimen. Kalau ada siapa orang, baru kita boleh tutup jatuh sedia Anwar Ibrahim. Kemudian baru kita boleh